bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat terus beribadah, khususnya pada bulan Ramadan ini mengajarkan ibadah puasa waktu Ramadan kita. Dan alhamdulillah ini hari yang ke-20. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat teruskan sehingga selesai Ramadan dengan memperbagaikan jenis ibadah kita. Puasa Ramadan itu dah tujuan, dan insyaAllah kita dapat terus mendirikan solat sunat tarawih. Dan alhamdulillah kita lihat sehingga malam tadi surau kita jemaahnya masih ramai. Itu satu petanda yang baik. Kalau Sayyidina Umar dia punya benchmark, tengok masyarakat tu okey tidak, dia pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, dia tengok berapa ramai orang kat masjid tu, golongan yang ada kat masjid tu, kanak-kanak ke, orang muda ke, orang tua ke. Dan kemudian cara jemaah di masjid itu mendirikan solat, safnya macam mana, lurus rapat, dia dah tahu dah masyarakat itu macam mana. Jadi formula yang sama juga kita boleh guna pakai. Sebab Rasulullah dah janji dah, sahabat-sahabat Rasulullah ni kita ikut yang mana satu pun kita dapat petunjuk. Sebab mereka ni umpama bintang di langit, kita ikut dapat petunjuk. Tak kira lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Jangan kita jadi golongan macam Syiah. Alhamdulillah, dia tolak sahabat-sahabat utama ni, dia tolak Sayyidina Abu Bakar, dia tolak Sayyidina Umar, dia tolak semua sahabat-sahabat utama tu. Dia ada isu Syiah, dia hanya lebih kepada Sayyidina Ali. Tamat tu memang pasti salah. Saya ingat lagi daripada saya belajar di sekolah menengah, ustaz saya dah ingatkan ini pahaman yang salah. Dan sekarang ni yang menakutkan, pahaman Syiah ni dah mula berkembang di negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia tu memang berjuta dia punya penganut. Yalah, penduduk Indonesia pun dah 300 juta lebih. Jadi penganut Syiah ni pun dah berjuta di Indonesia. 2 juta tu dah pasti ya. Sebab ada satu video saya tengok 2 juta dah pasti. Sekarang tak tahu berapa juta. Tapi kalau kita faham semua tanda-tanda kita ni memang benarlah seperti Rasulullah sebutkan, kita berada di zaman fitnah. Dalam fitnah ni di antaranya kita umat Islam ni terbahagi kepada 73 puak. 73 puak. Rasulullah dah bagi tahu awal kan. 72 puak. Satu je selamat, itu ahli sunnah wal jamaah. Satu je kan. Jadi nak jadi yang satu ni yang kita kena usahakan siang dan malam. Antara cara kita nak usahakan, kita dekatkan diri kita dengan majlis ilmu, dekatkan diri kita dengan orang-orang alim, sama ada dalam majlis resmi ataupun di luar. Majlis resmi itu macam sesi-sesi pengajian, tapi di luar tu mungkin kadang kita pergi ziarah ustaz ni, ataupun kita
jemput di rumah. Jadi dalam perbualan-perbualan tak rasmi itu kadang-kadang ada benda yang beritahu kita. Okay. So mudah-mudahan bagi 10 malam, 10 hari ini kita lebih bersungguh-sungguh lah untuk mengisi kehidupan kita yang berbaki dengan lebih bermakna dan berkualiti. Dan selalunya bila 10 malam terakhir kita bercakap tentang malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar semua orang tak. Dan insya-Allah kita semua boleh dapat malam Lailatul Qadar. Bila Allah bagi, saya punya keyakinan bila Allah bagi benda besar ni untuk kita, sebenarnya bukan benda tu just macam satu tawaran, tapi sebenarnya kita tak boleh dapat. Sebab Allah tak sama dengan makhluk. Kita manusia ni kadang-kadang kita bagi tawaran tapi memang payah nak dapat lah. Cuma kita nak cuba gitu. Tapi insya-Allah tawaran yang Allah bagi ni memang boleh dapat. Paling tidak pun kita istiqamah jaga ibadah kita yang asas. Ibadah kita yang asas senang kan? Sesudah kita syahadah, ibadah kita yang paling asas ialah jaga solat kita. Jaga solat fardu kita. Lepas tu tambah solat sunat. Bermula daripada masuk di maghrib sampai sebelum terbit fajar. Jaga di ibadah yang asas tu, kemudian kita tambah-tambah selain daripada yang fardu tu, kita tambah dengan yang sunat. Dan kemudian yang harus pun kita cuba atur sesuai dengan sesuai dengan cara-cara untuk menjadikan ini ibadah. Lepas tu selebih daripada tu, kita ikhlaskan hati kita. Kalau dah semayang, fardu, sunat, dah baca Quran, dah bersedekah, kalau tak ikhlas, habis lah. Habis. Jadi cabarannya mula-mula nak buat ibadah tu, lepas tu nak jaga keikhlasan tu. Nak jaga keikhlasan tu, ikhlas ni daripada nak melakukannya, sedang melakukannya, dan selepas melakukannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang masa nak melakukannya tu memang kita jaga betul lillahi ta'ala. Kita nak datang ke surau jemaah, kita betul-betul dah jaga tu. Ini lillahi ta'ala, bukan nak dipuji, bukan takut orang kata ke apa ke. Lepas tu masa mendirikan tu pun kita jaga juga keikhlasan tu. Buat kita baca surah An-Nas, surah apa semua kan, tak mau gangguan. Tapi masalahnya kadang lepas dah habis tu. Lepas dah habis tu, contohlah ujian. Kata kita datang ke surau, ahli keluarga kita datang, kita balik-balik, na'udzubillah, dia tengah tidur lagi, subuh dia nak habis lah. Kalau kita kuliah ni, mungkin kita balik, subuh dah habis lah. Kita pun punyalah marah, even tersebut macam ni kan. Kita sebut macam seolah-olah kita tu lebih baik lah daripada dia kan? Kita lebih baik daripada dia. Apa nak jadi ni? Ni semua ni macam-macam kita keluarkan, kemudian kita klaim kita lebih baik daripada dia. Habis. Mungkin boleh jadi cacat kita punya keikhlasan. Memang kita perlu tegur, tapi jangan sampai kita rasa diri kita lebih baik Baik. So InsyaAllah boleh dapat. Tapi kalau kita salah faham, dulu-dulu masa kita kecil-kecil tu, kita banyak salah faham. Kita ingat orang yang dapat Lailatul Qadar ni, malam tu dia jaga, dia nampak pokok tunduk, dia nampak air sedang mengalir jadi beku. Masya Allah, itu ada juga berlaku. Tapi itu bukan benda yang bersifat umum. Semua orang perlu nampak, semua orang akan lalui. Allah pilih-pilih. Itu pun kalau Allah pilih kita, tak payah sembang dengan orang kan? Tak payah sembang dengan konon. Lebih malam konon nak beritahu, akulah yang paling betul, aku dapat malam Lailatul Qadar tu. Sebenarnya insyaAllah semua boleh dapat, insyaAllah. Jadi rebut tuan, sebab seperti yang kita tahu, dia punya nilainya
macam kita beribadah 1000 bulan. Itu bersamaan lebih kurang 83 tahun. Kita hidup berapa lama pun tak pasti, kan? Saya tahun ni 60. Ni second me, kan? Lagi 2 bulan. Kalau ikut kalender aku masih cukuplah 60 kalau sampai, kan? Jadi kalau kita dapat mendirikan ibadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar tu, alhamdulillah, 83 tahun punya. Maksudnya, ya? Okey. Dan kalau kita dapat tu semuanya ada tanda-tanda. Cuma tak boleh nak sembang dah orang. Cantiknya dalam agama kita ni, Islam ni banyak yang telah diajar. Kita dalam Islam ni kadang-kadang kita dah diberitahu apa nak berlaku. Ada orang dia ada pandangan kasar, tapi bukan maksud kata yang saya maksudkan tu pandangan kasar, tapi kita ni banyak benda yang Allah dah beritahu melalui Rasulullah. Apa nak berlaku. Bahkan macam musibah yang kita sedang diuji ni, pandemik ni pun dah diberitahu lah, kan? Dekat akhir zaman ni macam-macam. Zaman fitnah ni, kita akan masuk satu zaman ni yang terakhir. Selepas zaman fitnah ni berlalu, satu zaman yang terakhir, iaitu Islam akan hilang gemilang. InsyaAllah Islam akan kembali hilang gemilang. Macam mana maksud hilang gemilang tu? Macam zaman Rasulullah. Tu. Masya Allah. Tapi siapa yang panjang umur nak masuk di zaman yang hilang gemilang tu, dia kena melalui ujian besar dulu. Sebab orang terpilih dia nak duduk dalam tu. Kalau tak terpilih, dia akan berada mungkin dalam zaman tu juga, tapi dia bukan pemain utama lah. Pemain utama. Jadi siapa nak jadi pemain utama dalam zaman bilang-bilang tu, masa antaranya kalau panjang umur dia, dia melalui dulu zaman fitnah. Zaman fitnah tu dia lulus ujian. Ini zaman fitnah ni. Zaman fitnah. Kalau kita belajar tanda-tanda zaman fitnah tu banyak. Antara tanda-tanda zaman fitnah ni adanya watak-watak yang gila sangat dengan dunia ni. Walau dunia ni Allah bagi alat je, sebagai alat je. Selalu saya ingatkan diri saya dan share dengan tuan-tuan, dunia ni alat je. Diri kita ni alat, isteri kita, suami kita, anak kita, alat dalam arti kata semuanya patut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apa lagi? Pangkat kita alat, harta kita alat, rumah kita alat. Jadi patutnya hati kita tak cinta semua benda tu. Maknanya benda tu ingat dalam akal kita saja, tapi bukan dekat hati. Hati ini bukan untuk dunia. Hati ini untuk mencintai Allah. Hati ini untuk mencintai Rasulullah. Hati ini untuk mencintai akhirat lebih daripada dunia. Tapi kalau Allah sampai berbekas di hati kita, hilang duit singgit pun bekas. Hilang duit singgit kat surau, tawar. Allah sedekah je lah, kan? Kalau ada siapa jumpa, ambil je lah, kan? Tapi mungkin nampaknya itu je duit yang kita ada. Tak apa, walaupun itu duit yang kita ada, usahalah sepatut-patutnya. Dah tak payah sampai suruh imam bawa keluar apa yang ada dalam koci, tak man kalau nak cek ada tak duit singgit. Sebab kita dah hafal dalam nombor sini duit tu. Itu boleh pecah buah tu, kan? Nanti Allah bagi ganti yang lebih banyak. Baik. Banyak tanda-tanda, kan? Tanda-tanda, kan? Misalnya apa ni? Di antara tanda zaman fitnah ni, kita ilmu tak banyak mana, tapi berasa pandai sangat. Ilmu tak banyak mana pun. Contohlah, walaupun kita dah ada PhD ke, kita bergelar profesor ke, profesor apalah sebut, tak mau sebut lah. Profesor kan sensitif kan. Ada macam-macam jenis profesor. Profesor emeritus, profesor ni, profesor tu. Kadang-kadang kita rasa kita macam tahu semua. Walhal kalau kita bandingkan, tak usah bandingkan dengan Rasulullah, tak usah bandingkan dengan sahabat Rasulullah.
bandingkan dengan yang kemudian dia, bandingkan dengan Imam Al-Ghazali, cukup lah. Cukup lah. Cukup. Kita kadang-kadang na'udzubillah, kita dah ada title PhD, kita dah ada title profesor, masa itulah kita nak tulis buku sebab kita ada niat. Ini kalau orang beli buku aku ni, wah, satu buku dapat untung RM5. Kalau orang beli tahun ni orang beli 1,000, berapa ribu dah Cik Syam? Kita kira royalty kalau 10 tahun buku ni laku. Yang saya pasti Imam Ghazali tulis mana-mana kitab dia tak ada niat pun nak dapat apa-apa royalty. Tak ada niat pun. Dia tulis, dan sebab itu tanda di antara keberkatan ilmu dia tu sampai sekarang. Kitab dia masih lagi dipakai. Kita hari ini kita tulis, bulan depan keluar printing, tahun depan orang dah tak tahu dah buku tu. Orang dah tak peduli dah buku tu. Itu di antara tanda-tanda kita tulis tu okey tak okey. Tapi kadang bisa sikit lah bila kita cakap macam tu. Ya. Sebab ada orang menulis buku, dia mengeluh, dia kata buku tak laku, tak ada siapa nak baca. Ada masalah tu pada kita yang menulis. Imam Ghazali lama dah, berapa ribu tahun dah dia kan? Imam Syafi'i lama dah kita ada. Sebab yang kita pasti mereka betul-betul lillahi ta'ala. Dia tak ada royalty macam kita ni sekarang. Sekarang dengan tulis buku, dulu kasidah ke, nasyid ke, bila kita dengar tu tak faham bahasa Arab pun tersentuh, kan? Tersentuh. Sekarang ni kita dengar juga, tapi kadang-kadang tersentuh, kadang-kadang tak tersentuh. Kita dah fikir aku bermasalah ke orang yang menyampaikan kasidah dan nasyid itu bermasalah. Tapi lebih baik kita kata kita bermasalah je. Tapi sebenarnya dua-dua ada masalah. Kadang-kadang yang mendengar tu tak ada masalah, yang menyampaikan tu ada masalah. Mengajar pun macam tu juga. Dulu, Masya Allah, orang yang mengajar kat depan ni, orang yang ada yang mendengar tu duk macam seolah-olah apa yang disampaikan tu kena pada semua orang. Jadi sekarang akhir zaman kadang-kadang kita masuk kuliah, na'udzubillah, takut kuliah saya pun sama dia lebih kurang macam tu. Tuan-tuan tak ada rasa apa pun, tak dapat apa-apa pun. Jadi mungkin ada masalah pada saya, ataupun ada masalah pada kita yang mendengar. Sebab dua-dua kena ikhlas. Bila bertemu ikhlas dengan ikhlas, baru dia menjadi. Yang mengajar kena ikhlas, yang mendengar pun kena ikhlas. InsyaAllah baru bertemu. Tapi akhir zaman ni, di antara payah kadang-kadang nak faham ilmu, na'udzubillah, yang mengajar pun tak apa ikhlas. Sebab kan ada bayaran semua sekarang. Dulu dia orang datang tak ada bayaran. Sekarang semua ada bayaran. Lepas tu kita pun, kita tahu kita kena bayar, tapi dan tak salah ambil pun. Tapi kadang-kadang kita fikir sangat berapa orang nak bayar tu. Itu jadi masalah. Dan kadang-kadang bila orang bayar, rasa macam tak cukup apa yang orang bayar. Itu yang jadi masalah. Kita nak qanaah. Kita mengajar ni, tiba orang bayar, datang jauh-jauh, tiba orang bayar, cukup dia punya imam. Jadi kita nak qanaah tu, merasa cukup dengan apa yang ada tu, payah. Jadi itu yang masalah. Ya kan? So banyak tanda. Jadi contohnya, kita ni nak hidup berapa lama lagi, lama ke sekejap, semua orang tahu kita tak berapa lama dah. Kan? Berapa lama dia? Tak tahu dia. Yang pasti makin sikit lah. Makin sikit dan banyak tanda lah, tapi kita tak peduli tanda tu. Apa tanda dia? Penggaman. Ni kalau saya tuan nampak jagung dah putih tu. Saya ada gambar, saya foto janggut yang hitam tu, kan? Sekarang dah putih. Ada orang kata tak mau inai ke? Buat apa inai? Ini tanda dia ni, nak ingat dah mati dah. Gigi pun jaga bukan main elok. Gugur juga kan? Gugur. Mata, saya bawa buku ni, tapi terlupa respect. Jadi dah tak boleh tengok, makin keram pula. Mata, tak ada telinga. Kedekat kita, tangan, kaki semua dah sakit-sakit lah. Saya dah sakit sini lah, sakit ni. Tapi bukan gout, tapi kita tahu. Jangan arthritis lah kan. Semua dah sakit-sakit lah. Tapi main duduk mana? Betul. Tapi sebenarnya sakit ni. Sakit. Jangan dilayan sangat sakit ni. Betul.
Kalau layar sakit ni kita manja. Tapi itu semua tanda-tanda kita nak pergi dah. Tapi kadang-kadang kalau kita leka, kita rasa macam hidup lama lagi. Mana tanda kita rasa macam hidup lama? Mengompol dunia ni macam dia nak hidup lama lagi. Mengompol dunia ni macam ni. Antara dunia ni ada pangkat dah. Lepas satu pangkat, lepas satu jawatan, semua kita nak. Minta lah tu, minta. Orang bagi tu lain, tapi dia minta. Betul lah Rasulullah kata akhir zaman ni antara tanda ni. Orang ni ada yang tak layak, tapi tak layak jadi pemimpin, tapi dia nak juga. Dia maknanya makin dia nak nambah beban dia. Sebenarnya kepimpinan ni satu beban. Ialah di satu sudut kita cakap tanggungjawab tak mana, tapi beban yang sangat berat. Sebab di akhirat Allah tuntut. Dan kalau kita faham, bila tak ada jawatan, terasa tak ada beban. Tak ada beban. Tapi tak boleh pula kita reka. Dan tak ada jawatan, kita tak buat dah benda-benda baik yang kita buat dulu. Betul? Jadi tak lulus itu ujian. Okey. So ada banyak tanda semua. Pokok nak berbuah pun ada tanda, hujan nak turun pun ada tanda. Tapi cuma kita tak faham tanda-tanda ni, habislah. Tanda tu datang, berlalu macam tu. Tapi kalau kita faham semua tanda-tanda ni, hidup ni seronok. Tuan Musabah, seronok. Sebab kita tahu. Contoh, bila hujan nak turun, apa tanda dia? Baris. Sebelum kilat, sebelum apa ni? Apa nama? Karkatu. Karkatu kata berbunyi. Tapi kadang kita kita ignore je. Kata ada bunyi, kita tak. Memang kata ada bunyi. Kata bunyi tak ada sebab. Hujan turun kan? Karkatu banyak ni yang malam tadi. Kata bunyi. Semua tanda lah. Jadi tuan-tuan, banyak tanda-tanda yang Allah hantar. Macam kalau kita ada kita ni kita ni di jalan yang betul atau tidak? Di antara tanda-tanda dia, Allah hantar kawan yang baik-baik, orang yang baik. Kita dapat jiran yang baik, kita dapat rakan sekerja yang baik, kita dapat ahli masyarakat yang baik. Kita selalu di sana jumpa orang baik, di sana jumpa baik. Tapi kalau kita semua jumpa orang bermasalah, itu ada masalah dengan kehidupan kita. Kata, kita jumpa kat sini, duduk aja mengumpat. Allah Akbar. Kita kena cek apa masalah tu ni. Tapi kalau kita jumpa duduk sini, sembah kebaikan. Duduk sini, plan apa kebaikan kita nak buat ni. Duduk, itu. Di antara tanda lagi kita ni, orang yang dapat apa yang kita kata kebahagiaan tadi. Dia ada dua, satu berjaya, satu bahagia. Jadi berjaya ni ramai orang berjaya, tapi belum tentu lagi bahagia. Kita nak berjaya dan bahagia, itu yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang cantik kita berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Kalau berjaya dan bahagia di dunia dalam erti kata yang tepat, insya-Allah dekat akhirat pun kita berjaya dan bahagia. Di antara satu tanda-tanda kita ni orang yang berjaya dan bahagia, seperti mana Rasulullah pernah cakap pada Sayyidina Ali, ada 3 tanda. Sebenarnya banyak Rasulullah cakap pada sahabat ini menjadi kan, tapi kita kutip yang mana sempat ya. InsyaAllah orang tu kalau dia dapat rezeki yang halal, kalau dia dapat rezeki yang halal, itu kita tahu orang ni dia insyaAllah bahagia. Ya, insyaAllah bahagia. Tapi kalau orang tu kita nampak dia dah dapat rezeki yang halal, tapi apa sekarang tanda muka kusut dia macam orang ada masalah ya. Mungkin jadi sama. Misalnya kita dah dapat satu pekerjaan yang baik, yang zahirnya itu pekerjaan yang halal. Contohnya dah jadi cikgu. Cikgu itu bukan pekerjaan maksiat, pekerjaan yang baik. Tapi mengapa dia tak nampak macam orang bahagia? Usutnya tu dengan anak bini bergaduh. Mungkin alhamdulillah pekerjaan dia halal, tapi dia still dapat pendapatan yang haram. Macam mana boleh berlaku macam tu dia? Pekerjaan dia halal, cikgu,
pekerjaan dia halal, tentera, pekerjaan dia halal, polis, pekerjaan dia halal, ahli perniagaan, pekerjaan dia halal, jurutera, tapi dia masih lagi dapat pendapatan yang haram. Pasal apa? Culas masa kerja. Culas. Patut kerja tapi pergi tidur kat tempat kerja. Jadi pekerjaan halal tetapi pendapatan haram. Oh, patut tak bahagia. Macam mana jadi cikgu untuk bahagia? Itu pekerjaan yang halal. Rasulullah kata, kalau dapat rezeki yang halal, itu salah satu tanda kita ni akan dapat bukan saja kerjaan tapi kebahagiaan. Tapi nak jadi cikgu pun busuk bermasalah, nak jadi jurutera pun busuk bermasalah. Mungkin pekerjaan halal tetapi pendapatan haram. Macam mana Bano? Sebab di antara ini tak buat kerja ataupun masuk kerja pukul 8, keluar pukul 5. Dia dah masuk sebelum selepas pukul 8, keluar sebelum pukul 5. Masa kerja tu pun kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar masuk. Dah apa yang dia buat tak tu? Mulai. Bukan ular lidi, ular teduh. Nampak bagus? Nampak ada orang kerja mesin rumput dia tapi bahagia. Ini dah jadi IR, engineer, dah jadi AR, dah jadi apa? CR. Tak bahagia dia. Yang tukang kebun mesin, satu hari mesin kemah longkang orang tu, tengok saudara-saudara kita yang tolong kutip sampah, bahagia je saya tengok dia. Belakang, kalau bukan bulan puasa tu kat belakang lori buang sampah tu dia boleh minum, bukan? Bahagia dia. InsyaAllah kita nampak pekerjaan dia tu macam kutip sampah tapi halal. Dia sungguh-sungguh kutip sampah. Sungguh-sungguh. Dan dia tak ada pun ambil hak-hak siapa pun. Tapi kita kadang-kadang kita jadi cikgu tapi kita ambil hak kerajaan Malaysia untuk kegunaan peribadi kita. Kita jadi engineer, kita ambil hak kerajaan Malaysia untuk kegunaan peribadi kita. Kita jadi arkitek, tak usah banyaklah kita ambil kertas dia, pen dia untuk kegunaan peribadi kita. Itu dah ada masalah tu. Kan? Allah Akbar. Kita diberi laptop sebab kita pegawai. Laptop kita tu kita bagi anak kita pakai untuk belajar dekat universiti. Hancur. Hancur. Kan? Kita pun bawa anak kita, jom datang pejabat, boleh buat kerja. Buat kerja awak dekat pejabat. Itu kerajaan bagi untuk buat kerja. Yang kerajaan suruh, bukan untuk kerja peribadi kita. Ramai orang main hentam dia. Dapat kereta jadi driver, ataupun jadi pegawai. Hari raya bawa balik kereta tu round jalan raya. Sedap dia pergi tuang minyak pakai kad, kan? Baik tuan. Jadi ada orang pekerjaan halal tapi pendapatan haram. Pasal apa? Cara melaksanakan tak betul, tak bahagia. Tapi kalau pekerjaan halal, cara kita laksanakan itu betul, ikut syariat, itu satu tanda insyaAllah kita akan jadi orang yang berjaya dan bahagia. Lagi, apa kata Rasulullah pada Sayyidina Ali? Di antara tanda orang yang akan berjaya dan bahagia adalah dia sentiasa berada dalam majlis ilmu. Sentiasa berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang kita fikir, rajin pergi majlis ilmu tapi dia yang paling bermasalah sekali. Apa hal dia? Tanya dia lah. Tanya dia. Masa dia mengadakan majlis ilmu tu dia macam mana? Lagi tidak. Bila dia datang majlis ilmu tu nak tengok guru ni macam mana? Pandai tak pandai? Bagus tak bagus? Dia jadi penilai pula. Kita ada dalam majlis ilmu bukan nak nilai orang yang mengajar tu. Kita nak muhasabah hati kita. Kita nak cek ada tak benda lagi yang kita beramal tapi tak tepat dengan ilmu yang sepatutnya. Ada tak lagi yang kita dah beramal tapi kita boleh tingkatkan lagi. Kalau orang yang mengajar tu ada salah dan silap, kita tak dapat nak tegur, kita doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Tapi kalau kita boleh tegur, tegurlah dengan hikmah dan bijaksana. Bukan kita nak nilai, tengok wah mu'alim Amir ni macam mana ilmu dia, tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah. Bahasa Arab dia okey tak okey? Okey. Jadi memanglah kita tahu ramai orang ada yang ngajar ilmu tapi tak ada masalah juga. Ngajar ilmu tu tak salah tapi dia ada masalah. Dia ada masalah. Pasti dia ada masalah.
Ya, macam kita kat sekolah lah, saya mengajar kat sekolah lah, saya mengajar kat universiti kadang-kadang. Depan saya ada anak murid tu, okey 50. Benda yang sama kita ajar. Tapi mengapa ada yang okey, ada tak okey? Kita kena cek diri kita, mungkin kita tak cukup ikhlas ni, tapi dia pun bermasalah juga, kena cek. Kita ingat tu, cek ikhlasan masing-masing. Ada orang masuk universiti just nak dapat sekeping ijazah je. Tak betul tu. Bukan niat dia. Bukan niat dia. Niat menuntut ilmu ni daripada zaman Rasulullah sampai kita sama saja. Apa niat dia? Tuan sabar. Niat kita nak menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu fiqah, niatnya kita nak mengesahkan amal ibadah kita tu. Kita tahu yang mana najis, kita tahu macam mana nak bersihkan daripada najis, nak suci daripada najis, kita tahu yang mana hadas, kita tahu macam mana nak sucikan daripada hadas, kita tahu syarat sah, macam mana nak mendirikan solat tu supaya sah dan sebagainya. Kita belajar fiqah tu supaya nak mengesahkan ibadah kita. Kita belajar apa? Kita belajar tauhid, kita nak jaga, kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau berlaku syirik. Kita belajar apa? Kita belajar tasawuf. Kita nak ikhlaskan diri kita, nak ikhlaskan diri. Sebab kita tahu kalau tak ada keikhlasan ni habis, tak ada nilai apa pun. Kita sembahyang tak ada nilai apa, kita baca Quran tak ada nilai apa, kita puasa semua tak ada nilai apa, rugi. Cuma kita belajar kat universiti, lepas tu kita dah lulus ujian, orang nak bagi ijazah, ambil lah. Tapi bukan niat utama. Tapi berapa ramai orang, na'udzubillah kan, masuk universiti pasal apa? Nak scroll tu. Tak ada convocation ni, menderita je. Pasal memang niat dia nak scroll, naik atas batas, dia nak ambil gambar, menderita. Berapa ramai orang menderita pasal niat dia nak scroll, nak naik atas batas, nak pakai motor tu, atau nak pakai topi Robin Hood yang lepeh tu kan, ada buat PhD. Tapi tak boleh. Tapi kalau niat dia awal-awal pasal apa? Belajar ilmu ni pasal kita nak baik diri kita, nak beramal dengan ilmu yang tepat, yang benar. Tak ada masalah. Combo ke, tak combo ke, tak ada masalah. Orang bagi ijazah ke, tak ada bagi ijazah ke, tak ada masalah. Cuma zaman kita ni sistem tu begitu. Dia bagi ijazah tu supaya ada benda-benda lain mudah nak urus. Kan? Dah ramai. Sebab tu dah ramai. Dah ramai sangat. Kena ada sistem lah untuk ukur. Orang ni dah belajar dekat mana, orang ni dah belajar dekat mana, orang ni dah belajar dekat mana. Okey. Tapi itu pun bukan kayu ukur yang mutlak, yang tamat. Kita kata orang tu, bila dah ada ijazah, ilmu dia sekian. Belum tentu. Sebab saya tahulah, bukan habis modul tu. Bisyarah pun tak habis saja modul tu. Lepas tu suruh student baca sendiri. Student pun mungkin tak baca semua. Dia baca mana yang dia agak-agak keluar dalam peperiksaan dia. Itu sebab lepas habis ijazah, kalau dia tak terus belajar, sekarang tak boleh pakai ijazah dia. So, yang ketiga, ada yang ketiga adalah apa dia? Tak ada yang ketiga. Dia selalu dapat solat bersama dengan imam. Maknanya apa maksud dia? Balik dapat solat berjemaah lah. Dapat solat berjemaah. Jadi tiga orang ni, tiga kategori individu ni yang Rasulullah beritahu pada Sayyidina Ali, kalau dia dapat rezeki yang halal, dia dapat hadir dalam majlis ilmu, dia dapat solat bersama dengan imam, mana solat jemaah, InsyaAllah dia dapat kebahagiaan. Tapi kalau tak dapat juga, kita tak dapat juga, kita cek diri kita. Di antaranya mungkin ada masalah-masalah yang kita kena selesaikan. Tapi jangan pula macam ada orang kita tanya, mengapa tak solat lagi? Kalau tak ikhlas tak guna. Lempang dia. Baru dia faham ikhlas tak ikhlas kan. Macam mana dulu saya kata, kalau nak tahu orang tu sabar, dia kata, saya sabar. Lempang dia sekali tengok. Lempang dia sekali. Tapi kalau dia lempang kita balik, jawablah sendiri. Lempang. Dia kata, lempang tu. Dia kata sabar. Tapi jangan buat ujian sampai betul kan. Takutkan menjadi bergaduh pula. Itu ustaz saya saja melawak kan. So, baik tuan-tuan. Saya banyak cakap tanda-tanda. Saya belum pergi kepada tajuk sunnah ni, saya cakap kan. Tapi kalau tak pergi pun, itu pun cukup lah kan. Tanda-tanda tu. Jadi, baik.
Kita sampai berapa orang? Okey. Baik, saya pergi kepada apa yang saya fikir nak cakap lah dari semalam fikir nak jadi. Kalau tuan-tuan ingat, apa ni, bulan lepas saya masih bercakap tentang stres, betul tak? Tapi saya kata macam mana nak urus stres, kita kena bersyukur, kan? Sebelum tu, 2 bulan sebelum ni, saya bercakap tentang stres juga. Saya bercakap kalau tak mau stres, kita urus dunia, kita fikir akhirat dulu. Kita fikir akhirat, kita urus dunia, insyaAllah tak stres. Kemudian poin yang ni, bulan lepas, kita banyak bersyukur, insyaAllah kita tak stres. Dan hari ini saya nak cakap juga tentang stres, ya? Yang tadi itu introduction, dan dia jadi panjang sikit, kan? Kalau kita tak mau stres, di antara perkara yang kita boleh lakukan ialah senang saja. Kita ambil daripada perspektif Islam. Uruslah kehidupan kita berdasarkan 5 hukum. Berdasarkan 5 hukum. Dalam syariat kita, baru ini ada berapa hukum? 5, kan? Kita ada perintah apa? Wajib. Kita ada apa? Perintah sunat. Kita ada perintah harus. Kita ada perintah larangan. Yang pertama, haram, jangan buat. Yang kedua, makruh. Jadi hidup kita kalau kita jaga dengan 5 hukum ni, Allahu Akbar, InsyaAllah, insyaAllah. Tak stres. Kita semua perkara dalam kehidupan kita, seperti yang kita selalu dengar daripada ustaz-ustaz kita syarahkan, semua perkara kecil ke besar ke, dia tak lari daripada 5 hukum tu. Kadang-kadang dia sangkut di bawah wajib. Kadang-kadang dia sangkut, dia terletak di bawah sunat. Kadang-kadang dia terletak di bawah harus. Kadang-kadang dia terletak di bawah haram. Kadang-kadang dia terletak di bawah makruh. Cuba kita cek ni, majlis ilmu ni. Dia duduk di bawah mana? Haram ke? Tak. Makruh ke? Tak. Paling tidak pun majlis ilmu tu, kadang-kadang mula-mula asal dia duduk di bawah harus. Kadang-kadang dia jadi sunat, kadang-kadang dia jadi wajib. Wajib tu dipecah dua, sama ada wajib ain ataupun wajib kifayah. Fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi kalau kita ambil makan pula. Kita makan. Nak makan atau katalah benda yang disediakan untuk makan tu memang zat dia halal. Maknanya dia bukan daging yang tidak disembelih, ataupun ada binatang sembelih pun dia takkan jadi halal pun. Kata khinzir tu kita sembelih. Bahkan menghina pula, menghina Allah. Kita ambil khinzir, kita sembelih, baca bismillah. Menghina tu jangan main. Macam na'udzubillah, orang minum arak dia baca bismillah. Dah minum arak tu haram, berdosa. Kau baca bismillah, berdosa juga. Kan? Okey. Jadi katalah benda yang orang bagi kita untuk makan atau minum tu zatnya pun halal. Kan? Tapi nak makan ataupun nak minum, hukum asal dia harus dia. Tapi kadang-kadang dia jadi sunat, kadang-kadang dia jadi wajib. Macam kita puasa, wajib berbuka. Wajib. Jangan jadi puas syiah, dia berbuka lambat. Kita dah azan maghrib tu dia tak buka lagi. Dia lambat. Entah apa syariat dia ikut tu, kan? Hati-hati tuan. Saya tak maulah nak bagi apa-apa statement, tapi saya mengikuti perkembangan mereka ni, kan? Dekat Selangor tu dah ramai lah. Allah Selangor tu dah ramai lah. Dekat universiti pun dia orang ramai. Dan yang menakutkan, puak-puak ni kadang-kadang dia punya kerjaya hebat-hebat. Lepas tu dia punya kelayakan akademik pun hebat-hebat. Kita yang kita kata kita mempertahankan ahli sunnah wal jamaah ni, kita main leke-leke je, kan? Kita main leke-leke je. Macam mana kita nak berhadapan dengan puak-puak ni?
Nak berhujah, jangan berhujah lah kalau tak reti. Kalau rasa tak payah hujah, kadang kita terpelayang nanti. Ya? Baik. Jadi makan tu, kalau benda tu zat dia dah haram, makan pun dah tentu haram. Betul? Kalau zat dia dah makruh, makan ke minum dah tentu makruh. Okey. So, lagi contoh dia ambil kahwin. Nak kahwin atau tidak? Hukum asal kahwin ni apa ni? Wajib atau wajib? No. Harus je. Tapi sampai satu masa dia mungkin sunat lah. Sampai satu masa wajib. Kata dia lah, dari isteri kan? Tak ada kan? Dari isteri. Hukum asal kahwin 2, 3, 4 tu apa dia? Harus je. Tapi ada orang sunat lah. Kita jangan halang dia lah, sebab mungkin ataupun ada orang memang wajib lah, dia ada 2 isteri, dia ada masalah yang memang wajib lah. Kalau dia tak kahwin 2, dia boleh jadi berzina. Kita buat pokok kompang untuk dia kahwin 2. Dan kalau boleh kita jumpa isteri dia, kita tolong selotok bagi pihak dia, jumpa isteri dia. Akan dapat pahala juga pasal abang ni memang dah wajib kahwin 2. Saya kawan dia kat pejabat, saya kawan dia kalau pergi musafir, saya tahulah. Puas saya pegang kaki dia, jangan pergi. Cukuplah saya cakap tu kan. Kadang-kadang nak tidur malam satu hotel tu, dia pergi mengigau, dia buka pintu. Puas saya, mana? Kalau pergi luar negara pun, puas saya nak mengawal dia. Nak pergi mana tu? Dia juga biar dia kahwin tak? Kan? Cukup saya cakap macam tu kan? Dan ada orang jadi macam tu Syam, kan? Tapi kalau dia nak kahwin 2 tu, banyak sangat halangan. Lepas tu masyarakat pun negatif sangat kan? Tapi kalau kita faham hukum tu, senang ya. Jadi, insyaAllah, kalau benda tu wajib, tak payah fikir banyak dah. Suka tak suka buat. Lebih baiklah buat dalam keadaan suka. Betul. Dia mula jadi stres ni, benda wajib pun kita dah fikir nak buat tak buat, nak buat tak buat. Tentu orang dah azan kata tu, Allahu Akbar. Masa tu kita dah buat kerja menyimin. Nak berhenti tak berhenti dia. Berhentilah menyimin tu. Pergi sembahyang. Sembahyang fardu tu bukan sembahyang sunat tarawih. Kalau sembahyang sunat tarawih boleh kita tangguh, betul. Kita buatlah pukul 12 malam ke, pukul 1 pagi ke. Tapi bila kita tak faham tu, jadi stres lah. Macam mana boleh kita stres? Kita tangguh, kita takut, kita buat kerja. Kita buat kerja sampai baru sini, sampai pukul 4, kita berhenti. Gatal kabut tu. Tak sembahyang dua lagi. Kalau tidak tadi, orang asal dia terus kita berhenti. Sebab yang kita simen tu mungkin harus je ni nak air raya, ada dinding rumah kita tu kopi kat luar, harus je. Bukan sampai pecah, nampak aurat isteri kita kat dalam tu pun. Dia semua berkulat kat luar tu, kita tangguh pun tak berhenti. Tapi yang wajib ni kita perlu segarkan. Tapi tak, bila kita tak ikut keutamaan, habislah. Bila kita buat last minute, yang wajib patut didahulukan, tapi kita buat last minute, ini stres. Boleh? Contoh lagi, bila kita nak beramal, wajib bermula dengan menuntut ilmu. Jalan menuju kepada yang wajib itu adalah wajib. Ini kaedah usul fiqh. Jalan menuju kepada perkara yang wajib itu juga wajib. Maksudnya kita nak sembahyang fardu itu wajib. Nak menuntut ilmu daripada mengenal najis, mengenal hadas, macam mana nak suci daripada najis, macam mana nak suci daripada hadas, macam mana yang dikatakan rukun qauli, qalbi, fi'li dalam solat tu, semua wajib kita belajar. Tapi bila kita tangguhkan, tengok jadi stres lah. Contoh anak kita umur 10 tahun patut dah kena 7 tahun patut kita dah latih dia solat. 10 tahun tu memang dah kena solat. Tapi kita
kita tangguh. Yang ilmu fardu ain tu kita tangguh, kita tak ajar dia dari awal. Akhirnya bila 7 tahun tak semayang lagi, ataupun kalau semayang pun memang tak betul lah. 10 tahun pun banyak lagi tak betul. Akhirnya bila dia dah balik, kita stres lah. Kita stres. Pasal budak ni dah balik dah, semayang tak betul ni, dah nak kahwin dah, semayang tak betul ni. Stres. Tapi kalau kita, ni wajib ni, kita mahu cakap, tak kenal ABC tak apa lagi. Tapi kita sibuk, tak sibuk. Bila tak kenal nombor 1, 2, 3 tak apa lagi. Tapi minta maaf cakap, secara umumnya semua orang sibuk. Perkara pertama yang dia nak ajar anak dia, ABC. Perkara pertama yang dia nak ajar anak dia, 1, 2, 3. Bukan perkara pertama yang dia nak ajar anak, alif, ba, ta, sa. Bukan perkara pertama yang dia ajar. Cuba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni buat apa pun baca bismillah. Baca bismillah. Tapi kita tangguhkan benda yang patut didahulukan. Kita tangguhkan, akhirnya stres kita. Tak stres ke anak-anak nak kahwin? Kali imam suruh istighfar pun dia tak tahu. Imam kata istighfar, Cik baik, imam pun ada kompromi sikit. Dia sebut Astaghfirullahalazim. Kalau imam kata istighfar, ada budak-budak kita tu istighfar istighfar tak tahu, nak kahwin. Betul. Jadi kita yang wajib ni mesti didahulukan. Apa pun keadaan. Mujahadah kan. Saya tak kata orang lah, kadang-kadang kita pun tengah syok apa dia. Tengah syok menulis, tiba-tiba azan. Allah Akbar masa tu. Sedangkan dah ada dah kisah sahabat Rasulullah ke ataupun orang-orang salafus saleh. Dia itu saya tak ingat dah pasti. Tapi kisah ni benar lah. Dia sedang buat kerja, tinggal lagi satu bata lagi nak siap. Letak, siap. Orang azan, dia terus berhenti. Bila ditanya, mengapa kau berhenti? Mengapa kau tu siap? Satu lagi. Dia kata, kalau aku komplit juga, walaupun tinggal satu, aku membesarkan bata itu daripada membesarkan Allah. Aku mengagungkan bata itu. Tapi kita, na'udzubillah, dalam hidup kita, Masya Allah, kan? Tak kira lah, suami, isteri, kan? Jadi selamat, lepas ni tuan-tuan, be prepared. 5 or 10 minutes before solat, stop. Takut nanti bila dah masuk, kita tercabar nanti. Lazim kan? InsyaAllah kita akan dapat kebahagiaan. InsyaAllah, nanti mana 5 minit, 10 minit sebelum nak masuk waktu, kita dah berhenti, dah stop semua. Orang tanya, bersabar Din, berhenti. Lagi 5 minit nak masuk solat ni. Oh, insyaAllah Allah akan bagi. Rasa bahagia tak Allah akan bagi. Siapa buat dia dapatlah, ya. Baik. So, jadi lepas tu sesudah yang wajib diutamakan, yang berikutnya benda-benda sunat. Kalau kita tak mau stres dalam hidup ni, selepas kita utamakan benda wajib, utamakan benda sunat. Jangan utamakan benda yang harus daripada benda yang sunat. Contoh, kita akan stres. Benda sunat, di antara benda sunat ialah apa? Solat sunat tarawih. Kita ambil contoh lah sebab kita orang sunat tarawih. Kita ambil dalam satu benda lagi dalam kehidupan kita, dalam mana benda harus. Apa benda harus? Benda harus. Nak masak kuih. Ni dah 10 hari Ramadan kan. Pasti kan nak masak. Kalau zaman kita kecil dulu masak kuih apa tu? Saprit Sepit, kacau dodol tu semua harus. Tapi kita punya, aku nak kacau dodol siang ni tak tahan, dahaga. Malam dia kacau dodol, kelepek. Elok habis dia semayang isyak tu dia kacau dodol. Lepak. Walhal ketika tu dia ada benda sunat, iaitu pergilah solat sunat tarawih. Tapi dia mengutamakan benda yang harus. Lepak, kacau dodol 2 jam. Pada tu 5 jam.
5 jam dia start pukul 9 malam, 10, 11, 12, 1, 2. Lepas pukul 2 agaknya bang dia buat tak sunat tarawih. Tak buat dah. Kalau buat pun stres apa tu? Stres pukul 2 pagi dengan dah beratur dah roti. Wah, nak mengambilkan 8 tu seksa. Tengok bila dah silap, tinggalkan semua kuih tu. Bertemu nak buat kuih tu harus je. Kalau hari-hari nanti tak ada kuih semprit, okey tak hari kita? Okey. Kalau tak ada kuih baru, okey. Tak ada apa pun kuih, okey tak? Okey. Orang datang rumah kita tunggu kejap, saya goreng pisang. Kita ada beli pisang apa? Pisang goreng. Pisang nangka ke apa? Goreng. Kita ada miun, kita goreng. Kata pasal tu, air raya tak ada kuih raya. Siapa kata air raya mesti ada kuih raya? Yang kau nama kuih raya itu semua tak sihat. Semua banyak apa? Kolesterol. Ni kau makan kuih raya ni. Cok kodok ke, lempeng ke, boleh. Cuma masalah pemikiran kita je, Syam. Kita bila kuih raya, macam ni. Cok kodok boleh tak? Barang ni cok kodok. Dia sedap cok kodok, ada geragau pula tu. Ada ikan bilis, bawang. Ada tambah kita. Nak pergi rumah Pak Din nak bayar. Pasal apa? Ada juadah best. Memang ada bestnya. Cok kodok. Tak ada masalah. Jadi kita bertemu ni dah dekat ni. Lupakan kuih raya tu. Kalau sempat, tak sempat sudah. Tu harus dia. Sunat ni. Ni pulun. Tapi bila kita tak utamakan yang sunat, kita buat yang harus, kita buat yang sunat tu later. After this I will do the sunat. Muka stres kan. Tuan-tuan pernah sembahyang tarawih pukul 3 pagi. Seksa, betul. Seksa. Kita musafir berhenti dah pukul 3 pagi baru nak sembahyang. Tapi nasib baik berkawan. Tapi memang tarawih betul lah, rehat. Sambung rehat, bukan rehat. Sembahyang tarawih itu sembahyang rehat kan. Tapi ini memang rehat masa tak ada. Baik, boleh Okey. Jadi dah lepas utamakan benda yang wajib, utamakan benda yang sunat. Lepas tu baru kita buat benda yang harus. Dah lepas sembahyang sunat tarawih ni, kita balik rumah. Okey, kita larat 1 jam, buat 1 jam je. Jahit baju Melayu ke, punya butang ke, dah. Kan? Benda harus ni jangan lama-lama. Itu boleh stres juga. Benda harus ni lama sangat. Itu spend banyak masa buat benda harus ni. Stres kita. Jadi benda harus ni sekejap. Pasal makan tu, hukum asal makan tu harus je. Tapi kalau kita duduk kat restoran tu terlalu lama, bukan saja kita tu akan stres sebab apa? Lama je duduk. Rupanya ada benda nak buat. Ada selalu macam tu. Kita pergi kat restoran mamak, kita sembang lamanya. Kat Melaka ni tak banyak restoran mamak. Tapi dulu masa saya dulu belah Penang, Shah Alam, banyak mamak. Lepas lama, lepas tu, boleh ada Islam tak siap. Benda harus ni sekejap. Kita kalau buat benda harus terlalu lama pun bukan kita je stres. Orang yang pandang kita pun stres. Cuba tengok TV. Tengok TV lama. Mak kita pun stres tak? Kau ni berapa lama dah tadi? Daripada pukul 8 pagi sampai bukan kita stres, mak kita pun stres. Sikit-sikit dia benda harus. Baik, dan kemudian benda haram ni kalau kita buat memang hidup kita akan jadi haru. Jadi benda haram ni status dia berdepan dengan benda haram tu je, tak payah fikir 2-3 kali. Kalau tanya saya lah, tak maaf cakap kalau tanya saya, kalau dah terjebak dalam benda haram ni, immediately stop. Terus dia berhenti. Tak boleh lah. Kau cakap tak boleh, sebenarnya boleh. Boleh. Benda makruh macam tu. Kalau boleh terus je. Memanglah menderita sikit. Contohnya kita isap rokok, kan?
Terus yang penting, terus yang penting. Tak payah kita cabar diri kita kepada yang maksimum. Terus yang penting. Memang menderita sikit sebab biologi badan kita telah dipengaruhi oleh nikotin tu. Tapi insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh. Allah bantu. Allah bantu. Kita baik sangka dengan Allah. Memang gigil lah, gigil sikit. Sebulan dua dia gigil. Lepas tu dia okey. Saya belajar tentang tentang macam mana penyalahgunaan dadah ni. Orang yang tertagih dadah ni cara dia ditahan dekat pusat serenti tu, masuk je dalam bilik detoksifikasi tu. Tak ada bagi obat apa pun. Dia duduk situ seminggu, 2 minggu sampai hilang gian dia. Dia ada pipe tu, basahkan diri dia ataupun nak mandi ke dan sebagainya. Tak ada obat pun apa. Tak ada. Baik tuan. InsyaAllah Allah bantu. InsyaAllah hidup kita tak stres. Tapi percayalah. Contoh, kita ambil kata rokok lah, kadang-kadang kita stres betul lah. Pasal apa rokok dah habis. Nak pergi kedai-kedai pun dah tutup. Sekarang saya berhenti buka 24 jam. Buka kan? Tapi stres juga kan? Stres juga. Sebab kita nak pergi tu pukul 4 pagi, sekali isi kita perasan, cukup lah. Pukul 4 pagi ni kan, tunggulah terbit fajar. Jadi insyaAllah kan, kalau kita jaga 5 hukum ni, gaya hidup, cara hidup kita akan jadi lebih baik dan sekaligus stres. Saya tak kata hilang teruslah, tapi dapat kita kawal, dapat kita minimizekan stres tu. Stres memang ada, seperti yang saya kata di awal, dia ada eustress. Ada tekanan tu sebenarnya, ada tekanan tu, tapi jangan sampai jadi distress. Itu saja. Kalau distress tu dah boleh merosakkan kita. Eustress tu itu normal. Macam saya sekarang ada eustress sebenarnya, sebab kejap lagi kita dah start program kita sampai malam. Betul kan? Kita ada masak bubur lambuk, lepas tu sebelum zuhur kan ada tetamu daripada AADK datang, lepas tu nak bersama dengan kita, ada sembang santai, ada tahlil, ada tazkirah, sampailah berbuka, lepas tu solat maghrib, lepas tu berbuka berat, itu mereka pun makan. Jadi ada stres dia sebab mereka tetamu kita kan. Tetamu kita, kalau kita tak jaga tetamu ni pun tak sempurna kita punya kita kata Islam kita, keimanan kita, sebab tamu ni dia ada hak dia yang kita kena tunaikan. Okay tuan, mudah-mudahan ada faedahnya daripada perkongsian saya pada pagi ini. Kita dapat perbaiki kehidupan kita, dan lebih penting ni ada 10 malam terakhir ni kita saling doa. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, karya kita semua dapat mengimarahkan 10 hari Ramadan ini dengan ibadah yang ikhlas kerana Allah SWT. Mudah-mudahan jadi bekal kita, jadi asbab Allah beri kita rahmat dan kasih sayangnya dapat masuk surga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.